Baik, sebelum kita mulakan pelajaran Al-Quran, kita cuba mulakan hafalan dulu. Nanti kita tutup dengan hafalan juga, ya. Ambil huruf-huruf hafalan, ya. Pertama huruf jazam, ya. Huruf jazam. Yang kedua apa namanya? Jazam dan syarat. Itu nama dia, ya. Baik, sekarang kita sebutkan huruf jazam sahaja, ya. Sebelum tu dengar dulu, ya. Saya sebutkan lam, lama, alam, alamma, lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ya, ulang semula. Lam, lama, lam, lama, alam, alamma, lam amar wa du'a, lam nahi. Mana yang dah hafal jangan tengok ke atas, ya, biasakan. Tengok atas tak apa, ya. Yang dah hafal tu biasakan, jangan tengok ke atas tu. Ya. Baik, ini huruf jazam sahaja. Huruf jazam dan syarat nombor 2, dengar dulu. In ma man, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, haitsuma kaifama. Ulang. In mahma isma, ayun mata, ayyana aina anna, haitsuma kaifama. Ya. Ini huruf jazam dan syarat, ya. Nombor 3, huruf syarat yang lain. Kita sebut huruf syarat yang lain. Baik, dengar dulu. Iza, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Ulang. Iza, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Ya. Ini namanya huruf syarat yang lain. Nombor 4, huruf jar. Namanya huruf jar, ya. Dengar dulu. Min ila an ala, fi balam, rubba kaf wauta, munzu hatta. Ulang. Min ila an ala, fi balam, rubba kaf wauta, munzu hatta. Bukan robba, rubba. Rubba. Rubba kaf wauta, ya. Munzu hatta. Rubba kaf wauta. Okey, nombor 5 dikatakan huruf ataf, ya. Huruf ataf. Dengar dulu. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Ulang. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Ya. Nombor 6 dikatakan huruf nasab, ya. Huruf nasab. Baik. An lan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fa waw. Ulang. An lan lam izan kai, lam kai lam hatta au fa. ya. Sampai mana? Nombor 6, ya? 7. Nombor 7 pun dah juga. Nama dia huruf nasab termasuk juga. Huruf nasab termasuk juga. Likai la likai, lian lialla alla, likai la likai, lian lialla alla. Cuba. Likai la likai, lian lialla alla. Lagi sekali. Likai la likai, lian lialla alla. Nombor 8 ni namanya kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya, ya. Sebutan sama-sama dulu supaya jelas, ya. Bila dah hafal nanti, kalau kita dah sebut lain, dah hafal nak, ya, betulkan tu susah, ya.
Dah sebut roba-roba, rupanya rubah. Ya. Hafal bagian Arab roba. Ya, rupanya rubah. Contoh ya. Macam mana ilmu nak bagi hadiah hafal tu? Ramai dah hafal lah ni. Ya. Tak apa, ada masa. Tahun depan raya mesti semua dah hafal. Raya tahun depan ya. Okey. Sebut dulu ya. Kana, sebut. Kana. Amsa. Amsa. Asbaha. Asbaha. Zolla. Zolla. Bata. Bata. Soro. Soro. Laisa. Laisa. Ma fatiha. Ma fatiha. Ma bariha. Ma bariha. Ma infakka. Ma infakka. Ma dama. Ma dama. Ma zala. Ma zala. Adha. Adha. Buat pembetulan balik ya. Kalau yang tak berapa jelas ya, jelaskan. Baik. Dengar dulu. Satu, kana. Yang kedua, amsa. Asbaha. Zolla, ada sabdu tu. Zolla. Bata. Soro. Laisa. Ma fatiha. Ma bariha. Ma infakka. Ma dama. Ma zala. Adha. Sekali lagi sebutan sama-sama ya. Alif dot ha ya, adha. Alif dot adha. Sebut sama-sama sekali lagi. Kana. Kana. Amsa. Amsa. Asbaha. Asbaha. Zolla. Zolla. Bata. Bata. Soro. Soro. Laisa. Laisa. Ma fatiha. Ma fatiha. Ma bariha. Ma bariha. Ma infakka. Ma infakka. Ma dama. Ma dama. Ma zala. Ma zala. Adha. Adha. Cuba sebut sama-sama, nak dengar. Kana. Amsa. Asbaha. Zolla. Bata. Soro. Laisa. Ma fatiha. Ma bariha. Ma infakka. Ma dama. Ma zala. Adha. Ya. Fasih semua. Ni. Tinggal nak hafal. Jadi bila nak hafal ni kena ikut rangkapan. Ya, jadi tandakan rangkapan dia ya. Baik, rangkapan dia ya. Kana, amsa, asbaha, zolla. Sekali 4. Kana, amsa, asbaha, zolla. Tanda situ. Ulang balik. Kana, amsa, asbaha, zolla. Lagi sekali. Kana. Amsa. Asbaha. Zolla. Okey. Kemudian sambungan dia. Bata, soro, laisa. Bata. Soro. Laisa. 3 tu ya. Bata, soro, laisa. Bata. Soro. Laisa. Tandakan rangkapan itu ya. Nak hafal tu guna rangkap. Ulang balik. Kana, amsa, asbaha, zolla. Kana. Amsa. Asbaha. Zolla. Bata, soro, laisa. Bata. Soro. Laisa. Ya. Ma fatiha, ma bariha, ma infakka. Ma fatiha, ma bariha, ma infakka. Ma fatiha. Ma bariha. Ma infakka. Ulang daripada atas.
Kana amsa asbaha zolla. Kana amsa asbaha wala. Bata soro laisa. Bata soro laisa. Ma fati'a ma bariha ma infakka. Ma fatiha ma bariha ma infakka. Yang akhir kali, madama mazala adha. Madama mazala adha. Ulang sama-sama sekali lagi. Kana amsa asbaha zolla. Bata soro laisa. Ma fati'a ma bariha ma infakka. Madama mazala adha. Berapa rangkap? 4 rangkap. Ya. 4 rangkap kita belajar 7 hari baru sekali. Kalau 1 hari dapat 1 rangkap, 4 hari 4 rangkap. Ya. Hafal dah. Ya. Dah boleh hafal. Ya. Ibu-ibu sambil memasak, sambil kacau gulai itu sebut kana amsa asbaha zolla. Bata soro laisa. Ma fati'a ma bariha ma infakka. Madama mazala adha. Gulai pun masak. Tambah manis lagi, tambah sedap lagi gulai itu. Ya. Dengan resepi kana amsa asbaha zolla. Ya. Yang 7 tu semua lengkap semua terutama lengkap. Yang mana? Yang 7 tadi. Nah, Huruf nasab. huruf nasab nombor 7, okey? Dia punya tu tadi lengkap dia. Rangkapan dia likaila likai. Kodus. Likaila likai. Kemudian yang bawahnya li'an li'alla Allah. Macam tu. Wah, tinggal 1 minggu lagi 9 tamat. Ya. Nombor khatam. Minggu depan khatam nombor 9. Dia kata, kana, jadilah. Karena mana jadilah. Sampai bata, kasut bata masuk. Ya. Cuba sebut sekali lagi. Kana amsa asbaha zolla. Bata soro laisa. Ma fati'a ma bariha ma infakka. Madama mazala adha. Ini kalau pomen ni, ini dia punya skru-skru dia apa ni, sepanah-sepanah dia. Dah hafal sepanah, tinggal nak buka. Nak buka enjin dia. Ya. Nak buka skru dia. Jadi kita hafal sepanah dia dulu. Ya. Ya. Tak mau Fatihah tu tetaplah. Sama mana? Tetaplah. Tetaplah. Okey. Nombor 2 ulang ya. Okey. Nombor 2 rangkapan dia inmaman. Nombor 2 tu inmaman. Inmaman. Mahma izma. Mama isma. Ayun mata. Ayun mata. Ayana aina anna. Ayana aina. Hai suma kaifama. Aisma kai. Itu rangkapan dia nombor 2 ya. Nampak ada wakil yang dah hafal dia tak tengok. Ya. Tapi dari pihak muzakkar saya tengok ada seorang yang tak tengok. Ya. Yang lain masih tengok lagi. Dia nak tunggu raya. Raya tahun depan.
Tapi tak apa, ada masa lagi, jangan risau. Kita tetap mula belajar, ya. Kita buat hafalan dulu. Ya, sebab ya, kalau huruf-huruf ni dah hafal, kita kalau nak belajar nahwu tu dah rasa lagi banyak mudah dia, ya. Sebab huruf-huruf ni yang kita akan pelajari pada pelajaran nahwu, ya. Okey, kita sambung Al-Quran. Nanti ada masa kita tutup dengan hafalan lagi, ya, insya-Allah boleh. Ya, boleh hafal lah, ya. Sekarang kita teruskan surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, ayat 167. Okey. Sedia ya 167. Saya suruh buat kerja rumah 167 sampai 173. Rasanya dah siap dah. Ni. Rasanya dah siap. InsyaAllah dah siap. Sebenarnya dalam segi yang silap-silap tu rasanya nak meletakkan oleh, akan, belum pandai lagi, ya. Yang kedua, meletakkan kedudukan fi'il tu kadang makna tu tak berapa tepat lagi, ya. Tak apa, insyaAllah, ya, boleh tu. Jadi sekurang-kurangnya dah dapat, ya, menyusun, ya, makna tadi. Jangan fikir kita catat terus dalam buku terjemahan lafziah dalam Quran, salin buta macam tu, betul, salah semua nanti. Datang kelas salah. Sebab kita sistem harfiah ni bergantung pada nahwu, ya, kedudukan nahwu. Jadi kalau madi macam mana, mudhari ke, ya. Jadi sebab itu kena pandukan dengan kamus. Kamus tu memang khusus untuk harfiah. Jadi pandukan kamus tu, makna-makna tu, kemudian baru cari pada buku-buku terjemahan lain sebagai panduan, ya. Sambung-sambungkan, cantum-cantumkan, lama-lama jadilah satu ayat, ya. Dan dalam kelas ni kita betulkan, mesti betulkan, ya. Kalau yang mana yang salah atau maknanya yang tidak sama, kita betulkan. Okey, teruskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 167. Waqala, dan telah berkata ia. Qala ni tak berubah, ya, daripada mula sampai akhir pun qala. Tinggal lagi kalau misal kata firman, baru kita tukar telah berfirman ia kepada Allah. Kalau tak, telah berkata ialah, ya. Alladzina, ya, penambahan oleh orang-orang yang ittaba'u, telah mengikut mereka. Lau, jikalau, anna, bahawasanya, lana, bagi kami, karrotan, ada ulangan, ada ulangan, ada ulangan, fanatabarro'a, maka kami berlepas diri, minhum, daripada mereka, kama, sebagaimana ya, kama, tabarra'u, telah berlepas diri mereka, minna, daripada kami, kazalika, seperti itulah. Bukan demikianlah. Betul kan? Dah sampai kelas ni, betul kan? Ya? Seperti itulah, ya. Yurihim,
ia perlihatkan akan mereka. Himu tu pasal nak sambung ya. Kalau kita berhentikan yurihim, him. Mu tu nak disambung supaya ringan bunyi. Yurihimullah, macam tu. Asalnya him saja ya. Ia perlihatkan akan mereka Allahu oleh Allah a'malahum, akan amal-amal mereka. Hasaratin, beberapa penyesalan. Alaihim, atas mereka. Wa mahum, dan tidak mereka. Nak kenal mani tidak, salah satu daripadanya kalau ada bi ya, wa mahum bi, macam tu. Jadi ma tu mana tidak. Kadang kita ragu-ragu nak letak ma apa yang ke, ya, ma tidak ke, ma apakah ke, ya. Sebab ma ni banyak mana, apakah, apa yang lagi, ya. Di sini tidak, ya. Jadi tidak tu sebab ada bi tu, wa ma hum bi, macam tu. Ataupun ada ilah, wa ma hum, ya, depan ada ilah, contoh ya. Bermakna tidak. Dan tidak hum, mereka, bikharijina, orang-orang yang keluar minan nar, daripada neraka. Baik, ulang balik ya. Dan telah berkata ia, bagi kami ada ulangan, maka kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana telah berlepas diri mereka daripada kami. Begitu pula ia perlihatkan amalan-amalan Allah akan amalan-amalan beberapa penyesalan atas mereka, dan tidak mereka orang-orang yang keluar daripada neraka. ya. Baik, saya masuk mula dulu. Ya, mana dah diberi. Ya, kemudian ya tengok tafsiran dia, ya. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat 166. Ya. 166 ayat dia diterangkan, ya, istabarra'al ladzina tubi'u, ingatlah di waktu telah berlepas diri ia oleh orang-orang yang telah diikut mereka, minal ladzina taba'u, daripada orang-orang yang telah mengikut mereka. Ya. Yang diikut, ya, berlepas diri dari pengikut. Ya. Wara'ul azab, dan telah melihat mereka akan azab. Pada masa itu di akhirat, bila mereka sudah melihat azab, yang diikut tadi, ya, berlepas diri daripada pengikut. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus ia dengan mereka oleh beberapa sebab iman dan kufur, iman dan syirik, ya. Baik, nanti saya terangkan lagi. Wa qala allazina taba'u, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah mengikut mereka. Ni pengikut ni, orang-orang yang jadi pengikut. Sebab itu di dunia ni kita kena berhati-hati sebagai pengikut. Ya, dikhawatiri kalau kita ikut tadi, orang yang kita ikut membawa jalan kesesatan, kita besok jadi mangsa. Ya. Di akhirat, orang yang menyesatkan kita tak dapat menanggung kita atau menyelamatkan kita dari azab. Sebab itu di sini, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah mengikut mereka. Ini menyesal ni. Lau anna lana karrotan, jikalau bahawasanya bagi kami ada ulangan balik ke dunia, maksudnya fanatabarra'a minhum, maka kami berlepas diri daripada mereka. Kalaulah ada ulangan balik ke dunia semula, aku tak ingin ikut Ayapin, ya. Contohlah, ya. Berlepas diri, ya. Kalau ada ulangan, tapi boleh ke ulang balik ke dunia? Tak boleh, ya.
Kama tabarra'u minna, sebagaimana telah berlepas diri mereka daripada kami. Di akhirat besok mereka semua berlepas diri, dia tak mau nak menanggung atau boleh melepaskan mereka daripada azab. Ini kena ambil tahu. Dia ada dua. Pertama, yang diikut ini, dia orang bertauhid. Orang yang bertauhid ni besok dia masuk surga, kita yang masuk neraka. Kalau orang tu yang tak bertauhid, yang syirik, kita ikut, maka dia masuk neraka, kita pun masuk neraka. Bagaimana orang yang bertauhid? Contohnya yang diikut tadi, yang disembah tadi ialah nabi-nabi. Contohnya Nabi Isa, Nabi Khidir, ataupun Wali Songo dan sebagainya lah. Kalau dia orang soleh, dia ni besok masuk syurga. Yang kita minta kat dia, kita yang sangkut. Kenapa kita tak minta kat Allah? Kita minta kat dia. Macam orang Kristian, dia minta dengan Nabi Isa contohnya. Kenapa dia tak minta terus kepada Allah? Jadi yang macam ni lah besok, yang bertauhid akan masuk surga, yang pengikutnya akan masuk neraka. Tetapi kalau dua-duanya sama sesat, dua-dua akan masuk neraka. Dan sebelum masuk neraka, mereka bertekak-tekak mengikut dalam Quran, bertekak-tekak. Ini punca aku ikut engkau ni, aku sesat. Kalau tak, tak adalah aku masuk neraka. Kata orang yang diikut, orang yang diikut ni, atau ketua mereka, dia kata, engkau dah tahu aku sesat, kenapa engkau ikut? Semuanya berlepas diri. Itu dikatakan semua berlepas diri. Sebab itu kena ingat, dalam hal kepercayaan ini kena hati-hati. Jangan kita sampai masuk golongan penyesat-penyesat. Akibatnya besok kita yang rugi di akhirat. Tidak ada ulangan ke dunia, walaupun hanya 1 jam sekalipun. Ini dikatakan seterusnya, sekazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Seperti itulah ia perlihatkan oleh Allah akan amal-amal mereka, beberapa penyesalan atas mereka. Selama ini dia beramal itu, beramal ini, mengikut tuan guru yang menyesatkan. Punyalah penat dia beramal, rupanya semua sia-sia. Sebab apa? Ikut tuan guru yang syirik. Ataupun tuan guru tadi betul, kita menyembah kubur dia, kita menyembah roh dia, kita memuja roh dia. Ni jadikan kita yang syirik, dia tak syirik. Kita yang syirik. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tiada mereka orang-orang yang keluar daripada neraka. Kenapa tak keluar daripada neraka? Sebab dosa apa? Syirik. Dosa syirik tak keluar. Itu kena tahu, Kalau yang diikut, yang dipuja tadi adalah orang yang bertauhid, besok dia masuk surga, kita masuk neraka. Sebab kita sembah kubur dia, kita minta dengan roh dia, bukan minta dengan Allah. Itu maknanya. Macam orang pergi makam Wali Songo contohnya, minta kat sana, mohon kat sana, macam-macam permintaan, macam seolah minta dengan Allah. Ini dikatakan perantaraan, minta kepada perantaraan kubur tadi, kubur wali. Ini perbuatan syirik, tak payah pergi Indonesia, tak apalah. Kat sini kat mana? Kuala Lumpur ada tak Tawasul. Itu tawasul lah tu. Kemudian kalau kat Negeri Sembilan ada sana, makam Tuan Tulis ada, Tuan Syekh Ahmad ada, Tuan Syekh Ahmad ada, Kalau di Singapura, Tuan Habib Noh. Kalau di pulau besar, pulau besar tu mamak dia ke? Kubur mamak tak silap. Minta dekat kat situ. Sebab itu kedatangan Nabi SAW mengajak manusia supaya terus kepada Allah Ta'ala.
jangan bertawasul kepada makhluk yang sudah mati. Ini perbuatan syirik orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bila kita tanya, siapa jadikan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa diminta dengan berhala? Berhala itu adalah tawasul untuk menyampaikan hajat kepada Tuhan besar. Berhala itu Tuhan kecil, supaya sampaikan hajat dia kepada Tuhan besar. Itu maknanya Buddha, yang mereka sembah Buddha tu tawasul dia minta kepada Buddha. Buddha ni sampaikan hajatnya kepada Tuhan besar. Tuhan besar itulah yang menjadikan langit dan bumi. Apa bezanya kita minta dengan Tuan Habib Noh supaya sampaikan hajatnya kepada Tuhan besar? Sama tak? Sama. Itu dikata Nabi mengajak supaya Udu'ullah wa la tusyriku bihi syai'an. Seru Allah, jangan kamu sekutukan dengan sesuatu pun. Tu. Perbuatan Islam tu macam mana? Kita minta pada perbuatan Islam, tengoklah. Kalau kadang hanya jenama Islam, tapi kalau misalnya kata kaedahnya syirik juga. Hanya jenama saja. Tapi kalau seandainya betul, tak ada salahnya. Macam kita pergi klinik, macam kita pergi hospital, samalah. Tak ada apa. Kita berikhtiar. Dalam kita berzikir, dalam kita berdoa, kita akan membaca baca selawat dulu, ataupun kita akan baca hadiah Fatihah kepada Syekh Qadir Jailani. Itu macam mana? Jadi itu sebenarnya kalau kita ditetapkan mesti hantar Fatihah pada Syekh Abdul Qadir Jailani itu, sebenarnya itu adalah golongan tarekat. Kalau kita bukan tarekat dia, buat apa kita nak hantar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Jadi itu hanya pembawakan golongan tarekat yang bertarekatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita pun kena ikut cara mereka. Tak payah ikutlah cara macam tu. Sebab tidak ada dalilnya atau nasnya. Bila nak berdoa mesti hantar Fatihah dulu pada apa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal banyak syekh lagi nak boleh dihantar. Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Baik, okey, faham tak tu? Faham, kita sambung lagi. Ya ayyuha, wahai, ayat 168 surah Al-Baqarah lagi. Ya ayyuha, wahai, Anas, manusia, kulu, makanlah olehmu. Jadi mana yang ringan-ringan mesti kita terjemahkan dulu, jangan kosong semua. Kadang sayang buku kotor, saya tahu, tak nak isi langsung. Sayang buku tu kotor. Biar kotor tak apa. Baik, sambung. Kulu, makanlah olehmu, mimma, daripada apa yang fil ardi, di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikut, khutuwati, langkah-langkah syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu, innahu, sesungguhnya ia, sesungguhnya ia, lakum, bagi kamu, aduun, musuh. Musuh, mubin, yang nyata. Kalau terjemah yang terang pun tak apa, musuh yang terang, musuh yang nyata. Kalau la ilaha illallah malikul hakul mubin. Hakul mubin, yang nyata, yang nyata.
Mubin ni boleh letak makna yang terang, yang nyata boleh, duduk boleh, ya. Innama, satu lagi, innama, sesungguhnya tidak lain. Cuba jangan diubah, ya. Jumpa innama makna tu, supaya masuk kelas tak raba lagi, ya. Sesungguhnya tidak lain. Ya'murukum, ia menyuruh akan kamu, ada tak akan. Bisu'i, dengan kejahatan. Wal fahsyai, dan kekejian. Wa'an, dan bahawa. Takulu, tak ada fi'il mudhari' ni. Kamu berkata. Alallahi, atas Allah. Mala, apa yang tidak. Ta'lamun, kamu ketahui. Biar ulang balik. Daripada wahai tadi. Wahai manusia, ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah olehmu daripada apa yang di bumi, yang halal, yang baik. Jadi halal baik ni dua perkara, ya. Satu halal. Halal ni maknanya yang halal pada syarak, ya. Baik maknanya kadang halal tapi tak semuanya baik. Kalau tidak memberi kekuatan pada tubuh, ya, makanan-makanan ringan yang tidak memberi kekuatan pada tubuh dikatakan halal tapi tidak baik, ya. Kadang ada makanan itu mengenyangkan tapi tidak baik, ya. Sebab itu keduanya mesti ada kaitan. Kalau nak cari makanan tadi, makanan yang halal pada syarak dan baik, ya. Batu, kayu, paku, besi, baik tak? Baik ke tidak? Tak baik katanya. Tapi baik kalau ya belimbing besi, ya. Kalau jambu batu, kalau pucuk paku, kalau ubi kayu. Baik, tu makanan orang Melayu tu, ya. Hebat makan, ya. Besi makan, paku makan, ya. Kayu makan, ya. Tengok, ya. Ya. Yang tak elok tak itik, ya. Apa nama makanan tu? Datang seitik. Kan tukar nama dah. Ada nama lain. Dah kena tukar nama dah? Ya. Putri nanti. Putri apa? Saya tak tahu tapi ada putri. Ada putri dia lah, Putri tak tahu. Tak itik, ya. Itu yang membedal ayam tu. Membedal ayam. Membedal okey lagi. Okey lagi, Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut akan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu,
Sesungguhnya tidak lain ia menyuruh akan kamu dengan kejahatan. Mana syaitan tadi akan mengajak kamu kepada makanan-makanan atau perkara yang jahat. Wal fahsya, dan kekejian. Kekejian ni keji pada syarak, bukan keji pada adat. Kalau pada adat keji, tapi pada syarak tak keji, itu dibolehkan. Sebab syarak tidak menganggap dia keji, hanya orang adatnya keji, contohnya lah. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bahawa kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Terkadang manusia akan mengatakan benda yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ini semuanya mengatakan atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Contohnya misal kata minum arak ni boleh asal tidak mabuk. Selagi tidak mabuk halal. Bayangkanlah kalau orang kaki arak satu botol tak mabuk lagi. Oh halal lah tu. Jadi tidak macam tu. Ataupun meniatkan sesuatu yang haram itu halal. Contohnya minum arak niat minum kopi. Minum arak niat makan ubat. Jadi ini semuanya mengharamkan yang halal. Jadi baca menghalalkan yang haram. Jadi di sini mengatakan sesuatu terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Terkadang ada juga barang-barang yang memang halal, tapi kita kata halal, kita kata haram. Apa sebab? Sebab kita tak suka. Bila kita tak suka, kita kata haram. Ini salah. Kalau memang itu halal. Orang Sabah ada makan ulat sagu. Perempuan makan tak ulat sagu tu? Nampak macam sedap je kan dia makan ni. Nampak agak-agak haram ke halal tu? Tapi kita tak makan. Janganlah kita haramkan benda yang halal. Halal tak? Dia tidak masuk golongan yang haram, halal lah. Anak lebah. Anak lebah. Makan lagi. Kalau tidak sempat tak makan nanti. Makan je lah. Tengok orang makan. Asal tak tercatat dalam syarak tu haram tu, makan dah. Tak jumpa mana. Tak ada. Tak tercatat. Yang tercatat pada syarak tu haram, barulah haram. Macam dia bang, dia lipas, belalang Kampuchea tu belalang memang boleh makan. Zaman kita, zaman moyang-moyang kita dulu makan belalang tu. Kita dah jumpa KFC lupa pula belalang. Ulat lenga. Oh, macam mana? Ramai tak tahu. Kalau tahi yang halal ni tahi minyak je. Betul tu. Tahi minyak je halal. Okey, sambung lagi. Wa iza, dan apabila kila telah dikatakan ia lahum madi lahum bagi mereka ittabi'u ikutlah olehmu apa yang anzalallahu, bukan dia telah
telah menurunkan ia oleh Allah. Qalu, telah berkata mereka, madi, bal, bahkan, nattabi'u, kami mengikut, ma, apa yang, alfaina, telah kami dapati, alaihi, atasnya, abaana, bapa-bapa kami, bapa-bapa kami. Awalau, dan adakah jikalau. Dalam menterjemah awalan, awalau ni ambil waw dulu ya. Waw tu penyambung. Jadi ambil waw tu dan, tu adakah, lau tu jikalau. Macam tu. Ya, awalau, dan adakah jikalau. Kana, adalah ia. Tadi kana, amsa, asbaha, zolla tadi. Ya. Ini kana ni. Aba'uhum, bapa-bapa mereka. La ya'kiluna, tidak mereka mengerti. Syai'an, akan sesuatu. Wala, dan tidak. Yahtadun, mereka terpimpin. Mereka terpimpin. Sambung ya. Wa masalu, dan contoh. Dan contoh. Alladzina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, kamasali, seperti contoh, allazi, orang yang, yan'iku, ia berteriak, bima, dengan apa yang, la yasma'u, tidak ia mendengar, illa, melainkan, duaan, seruan, wanidaan, dan panggilan, sumun, orang peka, bukmun, orang bisu, umyun, orang buta, fahum, maka mereka, la ya'kilun, tidak mereka mengerti. Baik, ulang semula daripada wa'iza tadi. Ya, ayat 170 wa'iza. Dan apabila telah dikatakan dia bagi mereka, ikutlah olehmu apa yang telah menurunkan dia oleh Allah. Telah berkata mereka, bahkan kami mengikut apa yang telah kami dapatkan atasnya bapa-bapa kami. Dan adakah kalau ada dalam dia bapa-bapa mereka
tidak mereka mengerti akan sesuatu dan tidak mereka terpimpin. Ya. Dan contoh orang-orang yang terakhir mereka seperti contoh orang yang tidak berteriak dengan apa yang tidak dia mendengar, melainkan sesuai dengan orang peka, orang bisu, orang buta, maka mereka tidak mereka mengerti. Ya. Baik, saya masuk semula. Ini satu bab lagi. Sebab surah Baqarah ni sebenarnya banyak berkaitan dengan hukum-hukum. Sebab itu kalau kita habis surah Al-Baqarah ni banyak hukum-hukum yang kita telah perolehi. Wa iza qila lahum, dan apabila telah dikatakan ya lahum bagi mereka, ittabi'u, ikutlah olehmu ma anzalallahu, apa yang telah menurunkan ia oleh Allah. Maknanya bila diajak kepada Al-Quran, kepada wahyu Allah, apa jawab mereka? Qalu, telah berkata mereka, ya orang musyrikin Mekah ni, bal nattabi'u, bahkan kami mengikut ma alfaina, apa yang telah kami dapati alaihi, atasnya aba'ana, bapa-bapa kami. Maknanya dia tak nak berganjak daripada kepercayaan nenek moyang mereka. Cukuplah kami mengikut apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami, daripada bapa-bapa kami. Jadi dia tak nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan adakah jikalau adalah ia bapa-bapa mereka, tidak mereka mengerti akan sesuatu dan tidak mereka terpimpin. Mana nak ikut juga ke? Walaupun nenek moyang mereka, bapa mereka tidak terpimpin kepada kebenaran, nak ikut juga? Itu soalannya. Jadi ayat ini kena ambil tahu, ambil pelajaran. Maksudnya ayat ini kita jangan taklid membabi buta dalam memegang kepercayaan, dalam memegang agama. Jangan taklid membabi buta, tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan. Ini bahaya dalam beragama. Kalau kita taklid abak, taklid abak ni bapa taklid abak ni mana kita taklid kepada bapa-bapa kita, kepada moyang-moyang kita, kepercayaan mak bapak kita, kita waris terus menerus walaupun bertentangan dengan syarak. Ini namanya taklid. Tapi itu dalam Islam ada dua perkara kita kena tahu. Satu taklid, satu lagi ittiba. Buat catatan lah, satu apa? Taklid, satu ittiba. Taklid ini diibaratkan sebagai kerbau dicocok hidung. Taklid, tahu tak? Kerbau dicocok hidung, ikut je tarik. Kenapa dia ikut? Sebab hidung ni kan sakit, lembut, jadi dia tak boleh nak ditarik kuat, tak boleh melawan, dia sakit, jadi dia ikut. Ini namanya taklid. Taklid ni sebenarnya dalam agama ni, kalau kita taklid ni, ini yang boleh kita sesat. Contohnya kita mengikut seseorang, kita ikut apa dia kata, apa yang dikatakan semua kita ikut, tapi orang itu tidak mendatangkan nas, keterangan. Contohnya dalil Qurannya tak ada, dalil hadisnya tak ada, pendapat ulamanya tak ada, kita ikut saja. Ini namanya taklid. Taklid ini memang akan menyesatkan. Sama dengan ayat ini, bila diajak kepada kitabullah, kepada nas atau keterangan, dia kata cukup kami ikut apa yang kami dapati daripada moyang-moyang kami atau bapa-bapa kami. Ini nama taklid. Tapi kalau ittiba dibenarkan dalam Islam. Ittiba maknanya mengikut dalil, mengikut dalil. Kita ikut seseorang tu, orang itu mendatangkan dalil daripada Quran atau hadis atau pendapat ulama. Contohnya, sama ada dalil Quran, hadis ataupun pendapat ulama, adalah keterangan yang dihujahkan olehnya, yang dibawakan olehnya, itu kita boleh ikut. Namanya ittiba. Ini ittiba.
Kalau taklid ni jadi banyak jadi sesat. Ya. Taklid ikut tak ada dalil. Ya. Ittiba ikut ada dalil. Itu bezanya. Sebab itu terkadang kita membeli buku-buku ni, kena ingat ya, membeli buku-buku ni kita tengok ada tak pengarang tu meletakkan dalilnya Quran ataupun hadis sahihnya, ada tak? Kalau seandainya buku tu tidak ada keterangan dari Quran, hadisnya tak ada, ya buku-buku berupa buku agama tapi tak ada dalil Quran ataupun hadis, ini kalau kita ikut buku ni namanya taklid. Sebab itu agama ni bukan kepunyaan kita, agama ni kepunyaan Allah. Jadi bila kita nak mengarang buku agama, mesti ada keterangan dia, baik Quran ataupun hadis ataupun pendapat-pendapat ulama, mesti ada. Ya. Sebab itu akan datang kalau nak membeli buku-buku agama, tengok pengarang dia dan tengok dalamnya, ya ada tak keterangan-keterangannya. Kalau tak ada, ya cuba ditinggalkan supaya ya kita tidak mengamalkan benda yang ragu. Ya. Ustaz, kalau ada dalil, tidak dibacakan dalilnya. Jadi boleh. Ya, kalau dalilnya itu dibacakan, tidak boleh. Jika ada dalil, tidak dibacakan dalil. Tahu. Itu boleh ikut dan boleh tidak. Maknanya ada, dia katakan ada. Ya. Jadi kita yakin tadi setelah jumpa dalil tu. Ya. Contohnya benda yang benda yang dikatakan ada dalilnya tapi belum dapat dibuktikan, kita mesti berpegang kepada yang kita yakin dulu. Jangan ikut yang tu, ikut yang kita yakin dulu. Dia telah dibuktikan dalil tu, baru kita pegang dengan dalil itu. Macam tu. Ya. Baik. Allah tegaskan di sini, ya walaupun nenek moyang bapa kamu tidak terpimpin, dulu bapa kita tak belajar agama, tak mendalam agama, kita nak ikut juga kesesatan mereka. Sudah tentu kita jangan ikut, ya. Kalau si anak ini sudah berpelajaran, ikutlah jalan agama yang betul, ya. Kalau orang tua boleh dipimpin, pimpin. Tak boleh, ya kita hormat sebagai orang tua, ya. Baik, Muhammad sallallahu lazina kafaru, dan contoh orang-orang yang telah kafir mereka, kama salil lazi yaniku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dan contoh orang-orang yang telah kafir mereka seperti contoh orang yang ia berteriak dengan apa yang tidak ia mendengar, melainkan seruan dan panggilan. Orang kafir menyembah berhala, berseru, berdoa, diibaratkan sebagai anjing menyalak bukit. Bila anjing menyalak bukit, apa yang kedengaran? Ya, pembalikan suara tu kan, balik semula suara tadi. Ya, macam itulah ibaratnya orang kafir yang ia menyeru berhala tadi, ya, seruan tu balik kat dia balik. Tak ada siapa nak dengar. Ya. Macam manalah dia terpekik terlolong pun tak ada siapa nak dengar. Suara tu akan balik kat dia balik. Maksudnya macam tu. Sumum bukmum umyum faum la yaqilun. Orang peka, orang bisu, orang buta, maka mereka tidak mengerti. Ini adalah dimisalkan kepada berhala tu. Dia menyeru kepada benda yang apa? Peka lagi, bisu, buta, yang tak ada akal, tak mengerti. Ya, ini Allah contohkan atau perumpamakan orang-orang kafir. Dia minta kepada berhala-berhala mereka. Ya. Lagi, ya ayyuha, wahai. Yang semua dulu bercuti, kita selalu berjumpa anjing. Bila berjumpa anjing baca sumum bukmum umyum. Ya. Ya, anjing tu jadi pekak bisu terus. Ya. Ya. Kalau ada doa yang untuk pencuri tu kan Ustaz, yang doa untuk kita nak malam untuk tidur kepada, dia ada doa ni apa semua, layak kulun, layak kulun, tapi dia bukan layak kulun. Jadi doa nak tidur tu baca 3 kul ya.
Bila baca semua mukmum terus tak balik si pencuri ni. Buta terus. Ya. Terus lolap je kat rumah tu. Ya. Terus pokak bisu buta terus. Ya. Jadi ikuti oleh surat guru. Terkadang itu hanya susunan-susunan orang, bukan susunan Nabi. Jadi benda-benda yang macam tu kadang kita kena tinggalkan lah. Yang kadang tak ada susunan Nabi, ya. Orang ye susun-susun macam tu, ya, dikait-kaitkan, ya. Terkadang tak ada kena-mengena pun, ya. Ayat 130 awalau wa dan okey. Adakah soalan? Tapi dia start dengan dan. Dan dia bahasa Arab tu, dia bahasa Arab, dia soalan tu diletakkan awal, tapi penyambung tu dia letak tengah. Macam tu. Jadi berarti kalau kita belajar, kita terjemahkan penyambung dulu. Contohnya, ya, awalau, ya, awalau, ataupun awalah kita jumpa awalah. Ambil waw dulu, ya. Dia penyambung dulu, satu fa dengan waw. Afalah ambil fa dulu. Afalah, maka adakah tidak? Macam tu, ya. Dan adakah jikalau, macam tu, ya. Baik, sambung lagi. Ya ayyuha, ayat 172. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Kenapa kita terjemah telah beriman mereka? Fi'il apa? Fi'il madhi. Sebab itu kita terjemah telah beriman mereka, ya. Kulu, makanlah olehmu, ya. Kalau seorang, kul. Kalau dua, kula. Kalau ramai, kulu. Ya, kulu. Min thayyibat, daripada yang baik-baik. Apa yang razaqnakum, telah merezekikan kami akan kamu. Apa yang telah merezekikan kami akan kamu. Washkuru, dan bersyukurlah olehmu. Dan bersyukurlah olehmu. Lillah, kepada Allah. In kuntum, jika adalah kamu. Kuntum ni daripada kana, ya. Kana jadi kuntum, ya. Itu baru kuntum, belum kunta kunte. Daripada kana juga, ya. Ya. Betul ke salah kunta kunte? Betul. Adalah engkau. Kalau kunta adalah engkau lelaki, kunte adalah engkau perempuan. Ya. Baik, sambung. Mana tadi? Lillah, bagi Allah. In kuntum iyahu, akannya. Kan surah Fatihah iyaka, akan engkau. Ini iyahu, akannya. Ta'budun, kamu sembah. Berulang balik. Wahai
Yang tadi wahai manusia, yang ini wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Di sini pula kepada orang beriman khususnya suruh kulu min thayyibat, makanlah olehmu daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah merezekikan kami akan kamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah olehmu kepada Allah. Ini nak menunjukkan bahawa bila makan, bila minum, kita mengucapkan alhamdulillah, itu tanda apa? Tanda syukur. Ya. Itu yang kita bila kita makan, kita baca bismillah. Dalam hadis Nabi, bila kita nak makan, ya mulakanlah dengan bismillah. Tapi tak ada doa. Ya. Tak ada doa. Makan tu tak ada doa. Habis makan ada doa ada. Nabi makan kita baca doa ada, tapi sebelum makan kita baca doa, ya tak ada. Ya, Nabi suruh mulakan dengan apa? Bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah dan baca doa. Ya. Itu ada. Ya. Tapi kita dah terbiasa. Nenek tak baca doa ke? Cucu dah bagi tahu dah. Nenek makan tak baca doa. Dia kena komen dek cucu. Ya. Cucu belajar tadika, dia makan baca doa. Ya. Jadi asas dia tu, ya, nak apa, kita dah habis makan baca alhamdulillah dan baca doa. Ya. Allah barilana tu, ya, ada pada, ya, doa tu ada dalam kitab Imam Ghazali punya kitab apa tu namanya, ya. Bukan Ihya, ya, yang zikir. Ya. Lupalah kitab tu, ya. Ada kat situ, ya. Tapi bukan untuk makan, ya. Bukan Ghazali, Nawawi. Azkar. Allah lupa. Azkar, kitab Azkar, ya. Azkar maknanya daripada perkataan zikir. Dan kitab Imam Nawawi itu ada, ya. Tapi, ya, bukan awal baca doa tu, ya. Tapi doanya itulah, Allahumma barik lana tu, ya. Boleh ikut. Tidak jadi. Eloknya lepas makan tu baca doa, ya. Sebelum makan Bismillah itu, ya. Bismillah itu pun tak ada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah, ya. Cuba tengok hadisnya mengenai tentang makan, bab makan, ya. Hadis-hadisnya Nabi suruh mulakan bismillah, ya. Ada pujian, ya. Dengan nama Allah, ya. Ini boleh pun juga, ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya boleh, Ustaz. Bismillah juga, ya. Tak ada Ar-Rahman, ya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kamu akannya kamu sembah, ya. Baik, saya bacakan penutupnya, saya bacakan dia punya, ya, hadis mengenai tentang makan yang baik ini, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diterangkan, ya, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah tu baik, la yaqbalu illa thayyibat, tidak ia menerima melainkan yang baik. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihi bil mursalin, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang mukmin dengan apa yang, ya, Allah menyuruh, ya, kepada para utusan. Faqala, lalu ia berfirman, wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, kulu min thayyibat, makan olimu daripada yang baik-baik, wa amalus solihah, dan beramallah yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku amat mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Wa qala, dan firman-Nya lagi dalam surah Al-Baqarah ni, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, ya, makanlah olehmu daripada yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut masai rambutnya, kotor bajunya, ya. Dia menadah tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Kata Nabi, macam mana doanya nak dikabulkan sedangkan wa mat'amuhu haram, dan sedangkan makanannya, ya, datang daripada yang haram,
Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga daripada yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga ya daripada yang haram. Ya, wa uziha bil haram, dan dia dibesarkan dengan daging yang tumbuh dengan yang haram. Ya, fa anna yustajabu lidzalik. Ya, maka bagaimanakah boleh dimakbulkan ya doanya? Jadi rupanya ada kaitan. Makanan yang baik, yang halal tadi ada kaitan dengan doa. Ya, jadi doanya tidak dikabulkan kerana serba-serbi ya haram untuk kita menyembah Allah Taala. Ya. Sebab itu kalau kita nak pergi haji itu pastikanlah hasil daripada yang halal kalau kita nak buat ibadat haji. Ya. Baik, sampai situ ya. Untuk akan datang ya, tambah lagi ya. Nampaknya panjang yang ayat yang selanjutnya. Kita sampai ayat 176 dulu. Yang panjang tu kita boleh buat sama-sama nanti kalau ada masa di dalam kelas ya. Sampai 176 ya. Jangan tak siap ni sikit je ni ya. 176 sampai apa? Lafi Shikokim ba'id. Lapi tu sungguh dalam ya. Sungguh dalam shikok perpecahan, ba'id yang jauh. Sungguh dalam perpecahan yang jauh. Baik, kita sudahi dengan doa sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil